Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam perpaduan, salam kenalan untuk semua dan juga salam kopi O. Jadi syukur Alhamdulillah pada hari ini kita bersiaran kembali di dalam Sembang Kopi O bersama dengan tokoh yang kita bawakan khas ke studio tingkat 7 bangunan UMNO ini. Seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan penonton sekalian dan juga para netizen sedia maklum bahawa menjadi kelaziman kita. Dan mungkin ada yang ternanti-nanti untuk kita berbicara pelbagai topik di dalam segmen Sembang Kopi O. Dan khususnya pada hari ini kita akan bercakap dengan satu tajuk yang agak panas yang mungkin menjadi keluh kesah kepada semua individu ataupun semua kepada pengamal-pengamal politik, terutamanya di dalam negeri Kedah dan juga di Malaysia ni amnya. Kita akan berbicara berkaitan dengan bersediakah UMNO menghadapi PRU ke-15. Jadi syukur Alhamdulillah pada hari ini bumi Kedah telah pun dihujani dengan hujan yang agak elok lah, terutamanya kepada petani-petani khususnya. Dan hari ini di dalam keadaan cuaca yang agak sejuk dan agak hujan ini, kita didatangi oleh dua orang panel yang cukup berwibawa lah bagi saya untuk kepimpinan wanita di dalam negeri Kedah ini. Yang berada dua-duanya segak, bertudung merah, dua-dua berbaju biru, semangat perjuangan. Dan izinkan saya untuk memperkenalkanlah untuk panel yang berhampiran dengan saya ni adalah yang bahagia Datin Nur Hasita binti Mat Isa, Ketua Wanita UMNO bahagian Kuala Kedah, ataupun panggilan mesra dan manjanya adalah Kak Ta lah daripada dulu. Kita kenal dengan Kak Ta ni lah. Dan seluruhnya di ujung sana taklah jauh sangat. Bila sebut ujung tu nanti tuan-tuan kata jauh pula. Adalah Puan Suryati binti Cik Mi, adalah Ketua Wanita UMNO bahagian Baling, Mai Jauh. Mungkin di sana musim durian banyak ni. Alhamdulillah, jadi kita pekat-pekat. Patutnya kita pergi sembang kopi O di Baling. Betul. Juga buat kat Dangau kan. Duduk di Dangau. Tetapi tak apa, nanti kita buat perencana yang baru. Dan hari ini kita akan berbicara tentang topik mungkin bagi kita pengamal-pengamal bidang politik ini mungkin kita seronok apabila mendengar tentang PRU ni. Bersediakah kita? Jadi kita akan berbicara sebentar lagi. Dan dua orang tokoh ini tidak lain dan tidak bukan merupakan kepimpinan wanita. Mungkin Kak Ta dulu pun main daripada puteri juga kot no. Masa tu Kak Ta tak ada puteri lagi. Tak ada. Jadi main-main terjun wanita. Tu macam Suryati dia daripada puteri. Saya ingat puteri pun 3-4 penggal juga apa. Ya, 17 tahun. Tu dia lama. Daripada mula. Lepas tu habis umur lah kot no. Habis tu kalau puteri lepas angkat sampai 50 dia lagi. Kak Ta walaupun bukan daripada puteri tapi dalam usia 25 tahun Kak Ta dah ada jawatankuasa wanita. Hebat. Dan jawatankuasa UMNO bahagian. Kira pengalaman ni cukup sesuai lah untuk kita berbicara sebab menghadapi PRU yang lalu pun banyak pengalaman lah, terutamanya daripada segi persediaan, terutamanya daripada segi perancangan dan juga gerak kerja untuk kita menghadapi PRU lah. Jadi tuan-tuan, para penonton sekalian, kita mohon juga daripada pihak kita ni untuk tuan-tuan semua sebar luaskan perbicaraan kita pada hari ini supaya dapat ditonton, terutamanya di masyarakat di dalam kawasan Kuala Kedah sampai ke Baling sana. Yang kita fahamkan Baling pun mempunyai jumlah yang begitu ramai ahli UMNO itu sendiri. Kalau dicakupi ataupun dikira, mungkin dalam Malaysia ni pun dia top ranking lah. Tahniah kepada Baling, begitu jugalah dengan Kuala Kedah tidak ketinggalan juga. Jadi kita akan berbicara, mungkin kita akan bertanya lah kepada kedua-dua pemimpin ni, mungkin kita seorang satu, terutamanya daripada segi Kak Ta lah. Saya nak tanya Kak Ta sikit. Soalan kita ni berkisar apabila kita bersembang tentang PRU ni, dia satu benda yang agak panas. Jadi mungkin para netizen dan juga penonton sekalian bersedia ke tak, ataupun kita ada mungkinlah tersilap tak mana, kita mohon maaf. Dan kalau ada persoalan yang nak diajukan, bolehlah letak di dalam komen. Mungkin saya boleh tanya kepada kedua-dua ahli panel kita pada hari inilah. Kalau kita bercakap, orang juga bercakap, UMNO ini bersediakah berdepan dengan PRU 15 ini? Dan kalau kita lihat Datuk Seri Zahid sebagai Presiden UMNO, kalau kita lihat daripada segi Tok Mat Asal Timbalan Presiden dan juga naib-naib Presiden yang lain, termasuk dengan Khalid Nordin dan juga Tok Dek kita ni lah, semuanya kepimpinan tertinggi mendesak supaya PRU 15 ini diadakan dengan lebih awal. Adakah kita ni UMNO ni betul-betul bersedia tak
atau hanya main game saja untuk gempang Pakatan Harapan. Itu daripada segi ini kita bukan nak menimbulkan benci Gempang antara betul, kita ya. dengan Pakatan Harapan Ya, dah. betul. Ataupun untuk mengelak daripada mereka ini mengusulkan undi tak percaya terhadap kerajaan Tan Sri Mahyudin ini. Apa pandangan Kak Tau berkaitan dengan isu ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasihlah kepada moderator kita Saudara Hayazi dan juga daripada Abdul Negeri kerana pilih saya lah, dan juga rakan daripada Baling Puan Suryati untuk kita bersama-sama dalam rancangan Sembang Kopi O. Bercakap berkenaan dengan bersediakah kita untuk menghadapi pilihan raya ni. Bagi saya lah ataupun bagi Kak Tau lah Hayazi kan, apabila Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, apabila Tok Mat kita dan naib-naib presiden kita bercakap soal pilihan raya ni perlu diadakan segera. Kak Tau rasa tak mustahil kalau pilihan raya ni jadi awal. Sebab banyak perkara yang berlaku saat dikatakan kupas. Dan mungkin apa yang dikatakan oleh kepimpinan kita pada hari ini adalah satu wake up call. Wake up call untuk kepimpinan kita, sama ada di peringkat MT, di peringkat negeri, peringkat bahagian, PDM dan seterusnya, cawangan-cawangan lebih bersedia menghadapi PRU yang ke-15. Jadi hak ni yang kita nak lihat. Ini bukan soal gempang. Ini yang kita bercakap, ini soal fakta. Kita tengok selepas PRU yang ke-14 baru-baru ini, banyak sejarah yang tercatat di negara kita. Apabila Pakatan Harapan jatuh selama 22 bulan mereka mentadbir, maka wujudlah Perikatan Nasional. Jadi, Perikatan Nasional ni, sidang hadirin sekalian, adakah satu pakatan yang betul-betul kuat, yang boleh mereka mentadbir dengan begitu lancar selepas kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan. Jadi, di sinilah yang kita nampak cakap-cakap daripada kepimpinan kita ni, bukan mereka nak pilihan raya ni diadakan cepat. Adakah kita ni bersedia? Bukan soal itu. Tapi apa yang mereka perkatakan pada hari ini, mereka nak menjelaskan kepada kita semua bahawa keadaan negara kita hanya tidak stabil. Kerajaan Perikatan Nasional pada hari ini hanya majoriti 2 undi saja. Ibaratnya kita berjalan di lantai yang licin. Anytime kita boleh tergelincir. Anytime kita boleh tersembam ni, Hayazi. Inilah yang pemimpin kita nak habaq kat kita bahawa kita kena bersedia. Jadi yang ni yang kita nak katakan bahawa soal gempang tu tak ada lah. Jadi saya rasa ini memang satu kenyataan bahawa keadaan kita amat tidak stabil. Dan kita ni sebagai kerajaan Pakatan Nasional pun kita pun tak seronok, Hayazi. Mereka duk kata kita ni ambil jalan belakang, duk kata kerajaan kita ni tidak sah. Jadi orang kata macam tak gentleman lah. Pakai ambil lagu tu, pakai ambil MP kira sokong ni, kira macam kita ni ahli-ahli parlimen kita tengok ni macam orang kata senang sangatlah nak pi kot nu, nak pi kot ni. Jadi orang kata itu dia tak baik untuk negara kita, dan dia juga boleh menjejaskan ekonomi negara kita. Jadi apabila politik tak stabil, ekonomi tidak stabil, dia akan membawa kepada keadaan yang tidak selesa kepada pentadbiran kerajaan, kepada kaki tangan kerajaan, dan akhir sekali dia akan melibatkan kepada ketidakselesaan rakyat. Kan? Apabila tidak keselesaan kepada rakyat, inilah yang menyebabkan tidak mustahil pilihan raya itu diadakan lebih awal. Semangat tu. Semangat. Nak bang kata tak mustahil pilihan raya ni akan diadakan awal. Itu dia daripada Kak Tau. Jadi satu lagi Kak Tau nak tambahkan. Dah pilihan Kak Tau nak habaq ni. COVID-19 ni dia adalah satu norma baru kepada negara kita. Dulu kalau kita nak pergi mana-mana kita selesa pergi ramai-ramai, tapi COVID-19 ni kita nak pergi mana pun kita kena pakai mask, kita kena nak pergi masuk shopping kompleks, kita kena scan suhu badan, kita kena bubuh hand sanitizer, ada penjarakan sosial. Ini satu norma baru. Politik kita pun satu norma baru. Banyak sejarah tercipta. Majoriti 2 undi tercipta. Hari ini kita tengok apa berlakunya Perikatan Nasional di mana banyak parti-parti apa yang ada untuk membentuk satu kerajaan yang tidak pernah berlaku di negara kita. Ini juga satu sejarah. Jadi rakyat di negara kita ni kena bersedia ke arah itu. Jadi kemungkinan inilah yang katakan bahawa PRU tu mungkin awal lah.
untuk Dia memimpin. mungkinlah kalau kita tengok daripada segi kata tadi, mungkinlah dia nak menstabilkan Ya, kembali lah. lebih kepada arah menstabilkan kerajaan. Sebab kita tengok kita Malaysia ni dia mengamalkan demokrasi Ya, berparlimen. Berparlimen. kita nak Dan juga- tutup mulut Ha. ni parti-parti Pakatan Harapan ni. Tu dia. Ha. Dan juga kita ada raja buat perlembagaan sebagai ya. tonggak kepada Ya, pemimpinan ataupun betul. ketua negara lain, itu paling penting. Jadi Kak Leha Kuala Kedah saya tengok ni. Kak Leha. Hari ni dia semangat lain macam. Ah. Tak apa. No, lagi balik mungkin kita boleh singgah di Kuala Kedah berkenaan boleh Boleh, termenung ke apa boleh lebih kurang. termenung, Jadi boleh semangat duduk sambil. mungkinlah inilah contoh mak kita lah kalau kita benar. lihat daripada segi Semangat. wanita. Mungkinlah boleh kata berpuluh tahun lah bergelumang di dalam politik UMNO, terutama yang di dalam kawasan Kuala Kedah ni. Ya. Terima kasih Ya, mukadimah sama. yang cukup bersemangat. Jadi sekali lagi saya mohon kepada para netizen dan juga penonton sekalian, sebar luaskan perbicaraan kita pada hari inilah. Dan Cik T, tu dia panggilan manja Kak dia. Su. Cik T ke Kak Su? Kak Su. Boleh belaka. Jangan boleh, panggil boleh. tisu sudah. Siti pun sedap juga no. Jadi kalau kita lihat daripada segi inilah tadi bersangkutan dengan mukadimah ni, kalau kita tengok setakat mana kesediaan jentera UMNO ini di peringkat pusat, negeri dan bahagian dalam mendepani ataupun menghadapi PRU15 ini. Jika sekiranya ia benar-benar berlaku di dalam masa terdekat ni, kok kita takut main bulan depan ni ke apa, jadi gena-gena, kita pun tak tahu sama ada kita cukup bersiap sedia tak daripada peringkat atas sampai ke bawah ni. Macam mana pandangan? Okay, terima kasih pada saudara Jazi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sebenarnya selepas PRU yang baru-baru ni, PRU 14 dan sebelum-sebelum tu pun, kita pada pendapat saya UMNO sentiasa bersedia dalam keadaan mood pilihan raya, dan semua pun bahasa kita pun bahasa pilihan raya setiap hari. Setiap hari kita berbahasa dalam pilihan raya, sebab menjadi lumrah kalau orang dah berpolitik ni, hari-hari dia akan bercakap mengenai politik. Namun tak dinafikan juga pada saya ada segelintir pemimpin kita yang masih ambil lewa lah perkara ni. Tetapi selepas Presiden meniupkan semboyan gendang perang ni, secara automatik di peringkat negeri, peringkat bahagian, peringkat cawangan dan juga PDM akan bersiap siaga untuk menghadapi pilihan raya ni. Macam kami wanita sendiri pun sebagai tulang belakang, kami telah menggerakkan jentera kami. JR 2.0 ni hampir 90% bancaan sikap ini kita telah selesai. Termasuk mungkin Kuala Kedah pun, yang saya tahu kami ni wanita, ketua-ketua wanita bahagian ni sentiasa berkomunikasi, bertanyakan khabar macam mana persiapan pilihan raya dengan bancian kita tu dah siap ke tak siap lagi. Kak Tor pun kata saya dah siap, tinggal nak buat matching. Kan K10 tu tinggal sikit je. Makna dia dan kita nak touch up sikit-sikit je. Ni dari segi wanita lah kan. Kemudian contoh baling sendiri pun, saya sendiri, saya dah tubuhkan jawatankuasa JR peringkat PDM. Dah siap pun yang ni. Kita dah siap. Siapa petugas, siapa ketuanya dan sebagainya lah. Anytime kalau kata gendang ini ditiup dan dikatakan esok pilihan raya, hari ni memang kita dah bersiap sedia. Begitu juga jika kata dalam keadaan norma baru ni, ni kat norma ni popular. Sebelum ni Makcik Kiah. Hari ni norma pula popular kan. Banyak nama, mungkin timbul lagi banyak nama, Hasita ke apa kan. Kita mungkin akan mengambil sedikit model daripada pilihan raya Dun Chini baru ni lah. Kita akan cuba praktikkan dan bersiap siaga, bersiap sedia macam mana kita menghadapi pilihan raya masa terdekat mengikut norma baru tu. Itulah yang saya rasakan lah.
Itu daripada segi persediaan lah Persediaan, mungkin ya. daripada segi wanita, mungkin daripada segi JR-nya pun dah jalan banyak dah. Dan kita tengok daripada segi segenap kampung pelosok mengikut PDM pun ada jawatan kuasa yang tersendiri di dalam menjalankan tanggungjawab terhadap JR ni. Jadi syabas dan tahniah juga kepada wanita. Sebab kita tengok daripada dulu selalu pemimpin kita dan sesiapa sahaja menyedari bahawa wanita ni merupakan tulang belakang kepada parti kita ni. Kalau nak kata tulang belakang pun dia boleh hebat lagi pada tulang belakang. Nadi, tulang belakang. Yang ni yang kata nak celah sikit ni. Boleh tak salah. Duk kata wanita saja bersedia. Kalau kita ada bukan wanita saja dalam jentera-jentera pilihan raya ni, kita juga ada jentera-jentera yang lain. Kalau wanita saja bersedia, jentera-jentera lain tak bersedia, adakah kita betul-betul bersedia? Sebab wanita bersedia, dia kena ada juga komitmen dengan perkara-perkara yang lain. Contohnya kita nak keluar pundi, kita kena ada kenderaan, kita kena ada benda-benda lain yang untuk membantu kita melancarkan kerja pada pilihan raya. Jadi inilah maksudnya kesiapsiagaan kita ni. Setakat ni sudahkah kita ada senarai nama petugas-petugas di peringkat PDM, di peringkat cawangan, di peringkat bahagian. Kalau kita tak bersedia soal ni, kita jangan cakap dah soal pilihan raya. Betul tak? Kita kena bersedia ke semua. Bukan saja setakat wanita, pemuda, puteri, bahagian. Semua kena bersedia. Baru kita betul-betul bersedia. Dan dari segi pengundi. Kata tengok kalau peringkat bawahan, ini orang ramai kalau cakap pilihan raya, mereka ni tak sabar dah nak keluar undi ni. Mereka duk gerang kat Pakatan Harapan ni lama dah ni. Tak sabar dah nak keluar undi ni. Pakah. Itulah. Nak pakah kena bagi kat UMNO lah. Dah tentu dekat kita kat Barisan Nasional PN lah. Tapi dah nombor baru macam adik kita kata ni, kita nak kena fikir juga lah balik. Saya percaya juga mungkin Kak Tor dan juga Cik T kita. Dulu mereka balik dengan niat nak kalik. Tapi saya rasa lah ni apabila kerajaan yang memerintah kita sebelum ini selama 22 bulan tu mempunyai rekod yang cemerlang bagi mereka. Yang cemerlang bagi mereka, saya rasa mungkin anak-anak muda ataupun pengundi-pengundi luar ni balik pun niat yang sama. Nak kalih balik. Ubah balik. InsyaAllah. Jadi kita menyerulah dan kita pakak berdoa seperti mana Kak Tor kata tadi. Apabila bersedia jangan harap kat wanita saja. Dia kena semua kombinasi. Sebenarnya saya tambah sikit. Biro keahlian dan daftar pemilih pun sebenarnya mereka pun bekerja daripada awal dulu lagi sampailah ke hari ini seiring dengan bancan sikap daripada wanita ni. Tahniah kepada wanita. Dan seolah-olahnya macam kita nak bawa kita pakai tali pinggang tinggal nak tekan minyak. Lah ni. Minyak pun isi sebab apa lah ni. Kita boleh RM50 pun penuh dah kereta kita. Sebab tak gaduh kita duk canang atas dunia. Minyak nak turun, tiba-tiba dia turun lagi tu. Jadi tahniahlah kepada pentadbiran kerajaan terkini. Baik Kak Tor. Kalau kita tengok daripada segi approval rating ataupun bacaan sokong rakyat terhadap UMNO sekarang. Kita lihat jelas mereka menolak Pakatan Harapan ni. Kalau boleh kalau kita sembang dengan orang tua-tua di kampung tak mau dah. Meluat tak sanggup. Meluat, menyesai. Meluat tu tak apa. Aku tak kasar sangat. Kasar. Bahasa orang Kedah biasa. Kedah memang kasar tu. Bila kita bersembang di rata-rata mungkin di Baling pun macam tu. Baling kedai kopi pun mungkin sama. Satu sesalan mereka ataupun sengsara mereka selama 22 bulan itu. Tapi ada sebahagian besar anak-anak ni. Anak-anak orang UMNO juga menolak BN pada ketika itu. Sebelum ni. Maksudnya mungkin mereka ini juga masih belum bersedia kembali untuk mengundi UMNO. Apa komen Kak Tor berkaitan dengan ni? Macam Hazi kata lah kan, kita tak dapat napi lah pilihan 14 tu. Orang kata sejarah jugalah. Orang kata sokongan dekat Barisan Nasional khususnya UMNO ni kita lihat amat-amat menduka citakan. Kita bukan setakat kurang sokongan. Kita kehilangan kerajaan kerana sokongan yang merudum orang-orang Melayu kepada parti UMNO. Saat tu Hazi, kita ni sebagai pemimpin UMNO tak tahu nak letak muka tang mana. Punya sedih. Kita tak dapat nafikan. Orang kata politik yang dimainkan politik persepsi dimainkan oleh Pakatan Harapan tu cukup berjaya lah. Sehingga kita jatuh pada kerajaan. Dan kejatuhan kita ni kita tengok, kita tak dapat nafikan jugalah antara faktornya anak-anak muda. Anak-anak muda kita ni dia tak bagi undi dekat kita. Macam Haizi kata tadi ni, mereka balik dengan harapan untuk nak menolak
calon Barisan Nasional. Depa bukan tolak setakat depa tolak dengan mak pak depa supaya tolak UMNO. Jadi sebab itulah kita lihat di setiap saluran yang UMNO bertanding, kita tengok semua kita kalah. Saluran yang kita selalu menang besar pun, saluran 1, saluran 2, kita hampir kalah. Ini menunjukkan bukan anak-anak muda saja, orang tua, orang pertengahan pun banyak yang menolak UMNO. Tapi setelah 22 bulan Pakatan Harapan mentadbir negara kita dapat tengok macam mana janji-janji atau manifesto yang mereka tak buat ni, kita tengok di mana Pakatan Harapan ni lebih banyak berdrama daripada fokus kepada rakyat, perebutan jawatan Perdana Menteri. Kita dah mula nampak rakyat dah mula tak rasa tak puas hati dekat Pakatan Harapan. Dan ini kita terjemahkan dalam PRK yang diadakan. Sepanjang PRK sebanyak 11 PRK selepas pilihan raya yang ke-14 ni, UMNO menang 6. 3 kita tak bertanding. Jadi ini menunjukkan satu perubahan sokongan anak-anak muda kepada Barisan Nasional. Jadi ini yang kata nak katakan, adakah anak-anak muda ini dia tak sokong Pakatan Harapan, depa akan main kat kita. Betul tak? Betul. PRK ni kita tak boleh buat satu anggapan bahawa depa menolak Pakatan Harapan, depa main kat kita dan depa akan terus datang kepada kita pada PRU yang ke-15 nanti. Itu yang kita harap. Ya, sebab anak-anak muda pada hari ni Hazy, depa pun duk tengok kat kelaku kita ni. Awak orang UMNO ni lagu mana? Depa pun cari. Dah depa tolak dah itu selapis. Depa nak main pula kali ni sentut satu basai. Nak tak apa main terus pun depa ketak perut. Saiki kok kena apa-apa ke? Kita pula duk cengeng. Hari tu pi sangat ni nak main pula. Contoh macam tulah. Jadi mungkinlah anak-anak muda ni dia lebih duk nak perhati saja. Jadi di sinilah peranan kepimpinan kita di sini. Peranan kepimpinan kita di sini sangat-sangat penting untuk kita nak menarik balik anak-anak muda datang kepada kita dalam PRU 15 ni. Proses rejuvenasi UMNO, proses apa orang kata sifat-sifat lama ni, kepimpinan kita hak lama-lama yang anak-anak muda duk marah dulu ni, kita buang-buang. Kita jangan ada lagi berpuak-puak, kita jangan ada lagi kroni-kroni, kita jangan ada lagi sikap sombong, singkat angkuh. Kita tak nak lagi menunjukkan kemewahan semua ni. Kita ambil contohlah macam Tok Mat kita ni. Seorang pemimpin yang cukup humble, bahasa mudah, cakap mudah, rakyat mudah faham dan anak-anak muda pun mungkin juga tertarik dengan personaliti Tok Mat ni. Jadi ini yang kita nak lihat. Jadi kita harap sifat-sifat baru yang ada kepada pemimpin-pemimpin UMNO kita ini yang akan menarik anak muda untuk sokong balik kepada PRU yang ke-15 ni. Amin. Itu yang kita harapkan. Ya. Syok hari ni. Sebab yang pertamanya dia semangat. Kemudian yang keduanya bahasa kita kira Kedah piau. Tidak sebelum ni kita pun jaga juga sebab mungkinlah penonton kita ni di luar daripada kawasan Kedah ataupun kawasan utara ni. Tapi hari ni jangan kira kata. Sebab semangat hujan-hujan ni kita balun saja. Kalau kata ketua wanita Kuala Kedah ni, depa cakap dengan kita orang Selangor cakap Kedah. Kita tak pi ke Selangor kita nak cakap saya nak ayat kelapa nyok banyak-banyak. Nyok lebih. Tak ada. Dia selisih bah mana tak tahu. Selisih bah tahu. Kita buat Kedah ni betul. Tapi tak apa, itulah pengharapan. Mungkinlah pandangan daripada segi kata tadi apabila kita lihat daripada segi anak-anak muda ni, mungkin lepas balik kali ni kalau dulu dijanjikan dengan manifesto yang tidak ditunaikan. Kemudian sedanglah kalau dulu balik main marah kat mak bapak di rumah betul. ni. Depa marah mak tahu apa cik duk betul. Cik yang duk tanggung yang cik duk tanggung minyak kereta mahal yang ni apa semua. Jadi balik mungkinlah mak pak di kampung pun terpengaruh. Terpengaruh. Jadi kali ini saya rasa fikirkan kita pakat-pakat boleh fikir, kita pakat-pakat boleh tengok peranan dan kita pakat-pakat boleh tengok ke usia kerajaan PN yang lah ni pun mungkin masih muda. 3 tetapi bulan daripada segi kerja buat ni saya rasa terbaiklah buat masalah ni. Terbaik mungkinlah kita boleh pakat-pakat nak kata puji pun boleh pujilah Jadi kita pakat-pakat mengharumi ni untuk persediaan kita menghadapi pilihan raya ni. Jadi kita bawa bagi elok. Jadi saya nak tertarik juga dengan topik ni anak muda ni. Jadi saya nak tengok suasana di Baling pula macam mana. Mungkinlah daripada segi apa yang saya utarakan kepada Kak Ta tadi mungkin Cik T boleh
Cik T pula noh. Cik Siti boleh selit sikit berkaitan dengan suasana di Baling, berkaitan dengan dikatakan yang anak-anak orang UMNO sendiri menolak BN pada ketika itu. Okey, kalau mengikut kebanyakan negara di dunia pun, kita tengok orang muda ni depa anti establish kan, depa selalu bertentangan lah dengan kerajaan. Di Baling sendiri kalau tengok adik-beradik sendiri, orang terdekat kita lah, sepupu sepapat kita, jiran-jiran kita. Kalau ikut tu, saya sebagai, dulu saya ketua puteri lah, kita dah membantu, kita amat prihatin kepada mereka, di orang sekeliling kita. Kita bagi segala macam bantuan, insentif yang kerajaan bagi. Contoh, kita bagi rumah, kita bagi barang-barang satu azam, kita bagi melalui agripreneur muda. Setiap kementerian tu, apa jua yang kerajaan bagi, subsidi ke, inisiatif apa, kita salurkan kepada orang sekeliling kita. Tetapi kita tengok, pada masa tu lah, trend anak muda ni, apa yang mereka bagi, kita ambil. Orang bagi, kita ambil, tapi undi tak. Sebab sebenarnya, mereka nak nampak perubahan. Mereka nak tengok benda yang baru. Mereka kata, tak apa, kali ni kita cuba ubah. Kalau tak elok, kita ubah balik. Itu dia trend, orang kata, orang muda di Baling lah. Jadi, sebenarnya mereka ni termakan dengan janji-janji manifesto. PH dulu lah kan, dengan mansuh PTPTN, mansuh GST, harga minyak turun, tol dimansuhkan, banyak lah. Jadi, benda-benda tu semua menjadi wow factor pada mereka kan, satu yang baru. Jadi mereka, saya merasakan bahawasanya PRU yang ke-15 ni mungkin mereka akan patah balik kat kita. Dan yang terkini kita tengok di Chini pun saluran anak muda menang banyak. Di Baling sendiri pun pertambahan kesedaran anak muda ni untuk daftar pemilih. Saya tengok sebanyak 75% daripada ni first time voters ni lah. Meningkat. Kan kalau dulu kita duk kena pi jom lah, kita duk ajak mereka. Tapi kali ni mereka sendiri mai untuk daftar. Kan? Jadi mungkinlah ini kesedaran, satu berita yang baik lah kepada kita untuk Barisan Nasional itu sendiri. Jadi kita tengok mungkin tadi Cik Surati kita duk sebut tentang Chini. Saya pun merasakan bahawa Chini ini mungkin langkah kepada peremajaan parti. Sebab apa? Sebelum ni kita tengok yang bertanding ni boleh dikatakan agak berusia. Tapi yang Chini baru-baru ni berumur 41. Jadi mungkin anak-anak muda ini juga mendahagakan peremajaan parti ini. Sebab sebelum ni kita sering kali menguat-uatkan peremajaan parti untuk mengajak anak-anak muda ini menyertai UMNO itu sendiri. Dan saya rasa mungkin kali ini, inilah masanya. Kita tidak menidakkan golongan atau pemimpin yang lama ni. Mungkin kita boleh bagi sentuhan 40-50% ke macam tu. Proses peremajaan parti ni saya fikirkan mungkin ia harus berlaku sebagai pelapis kepada pewaris kepimpinan UMNO ini untuk menarik generasi muda. Itu terutamanya. Jadi kita juga duk tengok ni, saya duk tengok dalam komen-komen ni, mereka kata Kak Minah mana ni, terbengau ke mana. Dia kata best Kak Ta, semangat. Dia kata kemudian Azifah Abdul Rahman, Tahniah Surati Cik Mit dan Datin Kak Ta. Itu dia. Ni remaja senja daripada mana? Hai remaja senja. Hebat hampa wanita Kedah. Itu dia. Jadi inilah antara pelentun-pelentun kita lah ni yang bertanya. Apabila lepas tengok bab menghadapi PRU ni, lepas bersonok mungkin bab Kuala Salah gulai Baharum mungkin duk tengok ni. Simpan gulai kat kata nanti dia pergi makan. Cuma orang kata terpanggil untuk komen sikit bila Hazi kata cakap soal anak muda diberi peluang. Bagi kata anak muda tu pun memang perlu. Mereka ni sebagai pelapis negara. Tapi muda saja tak cukup. Kalau pengisian ilmu, kesediaan untuk menjadi seorang pemimpin tak ada. Kita nak pemimpin yang berkualiti. Muda dan berkualiti. Jadi itulah yang kita nak. Barulah kita dapat menarik minat lebih ramai lagi anak-anak muda untuk bersama-sama dalam UMNO. Anak-anak muda pun lepas tengok juga
Kata muda tak tahu mana pun. Kita tak mau macam tu. Kita nak muda, berkualiti, berilmu, berpengetahuan dan boleh menjadi seorang pemimpin untuk mengganti pelapis yang ada tu. Tu yang kita sebut tadi ni proses peremajaan. Proses rejuvenasi. Kalau kita tengok ni Gen Kata dengan Cik T kita ni. Puan Hisham Suhaili. Dia kata peremajaan parti bukan hanya dari segi pemimpin tetapi dari segi pentadbiran dan juga cara bekerja. Maksud macam kata tadi. Betul lah. Dia kena gali daripada bawah naik sampai masa yang mana berketerampilan dan juga berkemampuan, kita boleh bagilah. Macam Cik T kita ni, dia pun lama, mungkinlah boleh bagi kan. Saya tak mau nak komen lebih. Tadi yang saya tanya Puan Suriati tadi berkaitan dengan anak muda ni, sebab kita tengok di baling ni orang lain kena tsunami, mereka masih boleh mampu bertahan. Jadi tahniah, mungkin salah satu daripada gerak kerja yang terbaik lah. Jadi kata pun baik, mungkin kurang nasib baik saja. Saya kata pun pada kira baling yang menang. Baling kita tak boleh bangkang. Jadi Cik T, saya nak tanya soalan seterusnya. Adakah UMNO sudah bersedia dengan calon Perdana Menteri untuk PRU 15? Ni Cik T dulu. Adakah UMNO sudah bersedia dengan calon Perdana Menteri untuk PRU 15? Jika kita lihat kenyataan Tan Sri Anwar Musa di muka hadapan Sinar Harian mengatakan sokongan Tan Sri Mahyudin sebagai calon PM untuk Perikatan Nasional. Tapi Naib Presiden Khalid Nordin pula kata menegaskan UMNO masih berpeluang untuk menjadi Perdana Menteri jika memiliki kerusi yang mencukupi untuk memimpin PN. Bagaimana pendirian UMNO sebenarnya ni? Tan Sri Anwar Musa kata dia nak bagi Tan Sri Mahyudin. Ada orang kata nak bagi dekat UMNO. Kalau UMNO majoriti dan bergantung kepada PRU 15, macam mana ni daripada segi ini? Okey, kalau kita tengok daripada soalan tu pun sebenarnya pendirian pimpinan parti kita jelas. Ni kan. Dengan Tan Sri Anwar Musa kata nak Muhyiddin dan Khalid Nordin kata tengok majoriti. Dua-dua pun betul. Sebab setakat hari ni yang pendirian daripada pucuk pimpinan kita iaitu dalam Perikatan Nasional sekarang ni kita memang menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin sehingga habis penggal. Makna dia selepas pada pilihan raya ke-15 berlaku ni kita tak tahu apa yang akan berlaku. Kalau kata UMNO majoriti, maknanya takkan kita nak ambil daripada parti lain. Mestilah kita nak daripada UMNO. Kalau kata PAS tinggi, kita ambil PAS. Dan juga sebaliknya. Kan? Jadi kita tengoklah siapa yang menang. Banyak pada pilihan raya tu nanti. Kita pun tak tahu apa yang akan terjadi di Parlimen Paguh nanti. Adakah Tan Sri dicalonkan, adakah menang, adapun tidak kan. Jadi benda-benda ni semua pada saya kita serahlah kepada pucuk pimpinan. Pucuk pimpinan kita tu semua pun kita pilih bukan daripada calon-calon orang. Mereka lebih pengalaman. Jadi saya rasa sifat walak kita tu kita ikutlah apa yang telah difikirkan yang terbaik. Yang pastinya jangan bagi DAP memerintah dapat balik Putrajaya. Itu yang pastinya. Walau apa pun kita mesti bersiap sedia. Orang kata ada satu sepotong ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kata wa makaru wa makarullah wa khairul makirin. Sebaik-baik perancangan adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berusaha hari ini. Apa pun terjadi kita serah pada Allah. Tapi pada saya walau pada pucuk pimpinan depa buat keputusan kita ikut je yang di bawah ni. Betul, itu memang betul lah. Jadi kalau dah kita angkat mereka jadi pemimpin kita. Jadi kalau kita tak sokong mereka, siapa yang nak sokong? Betul. Jadi keputusan, saya fikirkan bahawa keputusan yang mereka bawa tu merupakan keputusan terbaik untuk parti. Kalau takkanlah nakhoda sebuah kapal tu dia nak bawa bagi kapal tu karang tak sampai destinasi. Jadi yang tu lah. Jadi kita bagi kepercayaan. Kita kena tengok di sebalik apa komen Datuk Seri Khalid Nordin tu. Mungkin dia bercakap bukan dari segi jangka masa yang singkat. Tapi segi jangka masa yang panjang. Maksudnya kalau kali ni kita bagi kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, tak bermakna ke depan ni Tan Sri Muhyiddin Yassin juga. Maksudnya kita UMNO juga berpeluang untuk menjadi Perdana Menteri ke depan.
Betul. Mungkin kita boleh bincang Ya, soal penggiliran. soal penggiliran. Tapi janganlah duk lepas engkau, Engkau. lepas engkau giliran aku bila. Satu untuk kau. Satu untuk aku engkau. Aja tengok saja. Tengok saja. Yang tu kita tak mau. Itulah maksud katalah di Ya, sebalik ya. kata-kata Khalid Khalid Nordin tu. Nordin. Kita kena fikir panjang. Ya. Dan kita jangan tengoklah, kita kena tengok maksud yang tersirat. Ya, bersama, maksud yang kan? tersirat. Kalau Ya. penggiliran pun saya rasa tak ada masalah. Tak ada Sebab masalah. mungkinlah kali ini mungkin Tan Sri lepas PRU 15 mungkin Tan Sri Muhyiddin. Ya. Ataupun kita PAS jadi timbalan. Ya, Lepas tu ha. naik UMNO pula. Ya. jadi timbalan. Mungkin penggiliran tu Ya. lah, boleh difikirkan Ya, jugalah boleh oleh difikirkan, pucuk pimpinan. Saya betul. rasa mungkin mereka sedang merangkak dan melakukan sesuatu yang terbaik lah. Ya. Untuk kepentingan MN dan juga PN. PN, Sebab Ya. belum ada conclusion apa-apa Ya. lagi lah. Betul. Cuma kita hari ini kita berbicara, adakah kalaulah pilihan raya mengejut ni. Jadi kita yang tu mungkinlah mereka pun siap sedia juga. Ya. Jadi pihak yang nak lawan, PH yang nak lawan dengan kita pun mereka ada cara mereka. Ya. Yang paling penting adalah kita juga mengharapkan supaya ahli-ahli parlimen ini yang sebelum ini menyokong PN ni terus menyokong PN. Ya. Kita takut apabila diundi di Dewan bulan 7 ada sidang Dewan. Sidang Sidang Dewan. Dewan. Undi tak Kita pun percaya. Minggu depan. kalau buat undi tak percaya ataupun undi sulit ni kita pun bimbang. Nah, Jadi ya kita itulah yang mengharapkan kita cakap tadi kan. supaya kalau dulu niat di hati nak sokong PN ni PN ya, lah. Janganlah yalah. bila undi sulit tu dia pergi tulis hat nu pula. Jadi ketak tangan. jam. Kita pun tak tahu. Sebarang kalian akan berlaku. Sebab nilai pada masa kini kita lihat terletak kepada ahli parlimen tu Ya. sendiri. Jadi kita ni pengundi pakat-pakat fikir tengoklah. Tu orang duk berebut nak jadi ahli parlimen dengan maknya kot. Jadi lepas seronok tang tu. Seronok tang tu. Pasal Tapi tu tak dah. apa. Kita yang paling penting kita kena tengok daripada segi amanah rakyat Ya. ataupun Betul. pengundi kepada Ya, kita. betul. Yang tu yang paling penting. Kena Ya. jaga ahli parti, kena jaga pengundi, kena jaga rakyat di Ya, kawasan itu. betul. Okay, penting. Okey Kak Tah, Ya. kalau kita tengok. Adakah UMNO secara keseluruhannya sudah bersedia untuk berkempen untuk Perdana Menteri yang bukan daripada parti negeri ini? Aduh, hak ni hak ni nak kata guna. Soalan yang mencabar ni. Kita bersedia dah. nak Perdana kata, Menteri daripada ni. parti lain, kita ni nak kerja kuat, nak kerja semua-semua dah ni. Jentera depa banyak dah. Untuk memenangkan. Kan? Cawangan depa banyak dah. Dalam kita ada buat kerja depa ada. Macam mana tak Kak apa. Tah? Jadi macam nilah pada pandangan Kak Tah lah kan. UMNO ni dia kena bersedia. Dia kena bersedia berkempen untuk Perdana Menteri yang bukan daripada parti UMNO. Sebab kita hari ini berada dalam Perikatan Nasional. Inilah yang Kak Tah cakapkan tadi. Sejarah berlaku dalam negara kita. Tak pernah berlaku ni. Dulu UMNO duk jadi pentadbir ni, kita ni majoriti, kita mutlak. Tapi hari ni kita kena berkongsi kuasa. Jadi dah gila Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menjadi Perdana Menteri dan PAS NN pun dah bagi komitmen. Kata selepas PRU 15 pun Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi mau tak mau kita kena bersedia lah. Mau tak mau kita kena bekerja lah. Mau tak mau kita kena bersetuju lah. Kan? Dan satu saja yang kata nak tekankan di sini, dari segi keikhlasan. Dari segi keikhlasan ni, kalau kita tak ada keikhlasan, tak kira lah PAS ke, UMNO ke, Bersatu ke, PKN ke, benda ni tak jadi. Jadi dalam suasana ni, kata nak ambil contoh lah, apa yang berlaku dalam MN. Keikhlasan yang kata nak tunjuk dalam MN inilah yang boleh PN ambil contoh. Kan? Sebab sepanjang persahabatan kita, kerjasama kita dengan MN, UMNO dan PAS tidak pernah ada masalah. Tidak pernah dengar kita bunyi tak ada. Semuanya seiring. Sebab ada keikhlasan. Sebab itulah 6 PRK dimenangi oleh UMNO. Walaupun di Sri Setia PAS tak menang, tapi kita berjaya mengurangkan majoriti kemenangan PH dengan agak besar juga di Sri Setia. Jadi, kata nak tunjuk lagi macam mana kerjasama, keikhlasan yang ada di antara parti UMNO dan PAS ni, kita berjaya buat satu demonstrasi yang besar-besaran. Kita buat static room. Kita buat ISET. Dikatakan hampir 1 juta. Penyokong-penyokong kedua belah pihak ni bergabung sehingga menggerunkan Kerajaan Pakatan Harapan. Jadi keikhlasan itulah yang kita nak ada dalam Perikatan Nasional.
Dia nak cakap deras sikit lah, Tak nak apa, tak bagi faham. Boleh. Boleh. Dalam Perikatan Nasional kita nak benda-benda ni lah. Kita tak mau dah nak dengar sok-sek. Wow, UMNO macam wow. Tak putus tali. Kita tak mau dengar. Sebab benda-benda ni dia boleh menghiris hati ni. Kata boleh teriris ke orang kata kat pok kita. Marah kan, Haizi pun marah. Betul. Orang kata kat kita marah. Dalam sedangkan hang menang dulu, UMNO yang dia buat kerja kat hang. Jentera kita, penyokong kita, undi pun kita bagi kat dia. Hang tukar pik lain, hang duk marah. Jadi kata ni tersentuh jugalah dengan seorang anak muda ni, ketua penerangan kita. Dia kata jangan uji kesabaran UMNO. Kan? Jadi dah kita duk ada dalam Perikatan Nasional, tak payahlah duk ungkit benda lama-lama. Tak payahlah kita duk dengar benda-benda yang pelik-pelik sebab kita ni berkongsi. Kita kena bersifat baiklah, kita tak mau dengar lagi dah benda-benda tu. Kerana suara-suara sumbang ni dia akan boleh menjejaskan hubungan dalam Perikatan Nasional. Tapi kata yakinlah kepimpinan kita ni bijak-bijak pandai belaka. Jadi mungkin apa benda-benda ini akan dapat diselesaikan dengan baik. Dan macam norma barulah, kita kena bersedialah bekerjasama, buat kerja untuk nak angkat Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Kita kena bersedia. Tan Sri Muhyiddin ataupun siapa-siapa yang bukan daripada Parti UMNO. Yang paling penting dalam MN dan juga PN. Ya, MN jadi, dan juga seperti PN. mana rumusan kata tadi, PN ni dia kena ambil contoh MN. Ya. Sebab daripada segi keikhlasan. Keikhlasan ni saya juga ada di dalam Dewan Merdeka PWTC. Ya. Pada ketika pergabungan ataupun menandatangani piagam pada ketika itu, kita lihat tanpa disedari ayat mata. Ayat mata, betul. Tanda keikhlasan. Bukan kata daripada segi pahnya UMNO-nya itu sendiri. Dan saya ni mujuklah kontrol macho lah juga, tapi dalam dada ni sebab tak tengah dah. Sebab kita tengok puluhan tahun. Sejak saya dilahirkan, saya ni pun muda lah lagi. 41 tahun yang lalu, apabila kenai dunia ni kita tahu dah PAH UMNO ni 60 tahun bercakaran. Jadi apabila zaman saya ni, saya juga melalui detik sejarah ini yang jadi satu catatan sejarah dalam diri saya ni, saya pun merasa seronok. Yang paling penting kita orang Islam, orang Melayu Islam. Dia MN ni dia prinsip dia satu je, dia punya prinsip dia tolong menolong kerana takwa. Dia bila dia pegang prinsip tu, itulah ikhlas. Lepas tu dalam piagam tu pun tak boleh bersaing di antara satu sama lain. Jadi kita boleh boleh tengok ikut piagam tu. Yang tu kita boleh ikut sampai kelah. Jadi kita harapkan PN ni pun lebih kurang macam tu. Saya duk tengok lah ni pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita nak memperingati lah. Dia bukan saja di peringkat atasan, kita tengok dalam hubungan MN ni, di peringkat bawahan pun kata sebagai pemimpin amat rasa. Kita pergi Kenuri kan, 200 meter. Mai sambut. Mai layan kita. Kalau dulu pergi Kalau dulu Allah beralih 200 meter beralih kot lain dah. Beralih belakang tak mau nak jumpa. tu perasaan tu. Itulah natijahnya. Walaupun adik-beradik sendiri dalam grup WhatsApp kita duk kelai. Kan? Bila MN ni terwujud, cara tiba-tiba semua jadi mesra. Nak buat family day lah apa semua kan boleh, dah tak sembang dah bab-bab tu kan. Kalau dulu tak boleh. Jangan duk sebut satgi live group dia sentak. Jadi kita minta Perikatan Nasional ni ambil contoh dalam MN ni lah. Sebab benda-benda ni yang kata tekankan ni, sebab bunga-bunga tu duk ada. Jadi hak ni lah pentingnya tu. Kira benda yang baik tu kita terus dalam PM. Hak tak apa baik, mungkin ada juga benda yang tak baik dalam PM. Ada, tapi kita tinggal buang. Jadi itulah sebagai satu garis panduan. Macam di Baling pula, macam mana pandangan pengundi-pengundi ataupun ahli-ahli kita dia kaum di bawah ni. Mereka pun saya rasa besar sedia juga kot untuk menyokong Perdana Menteri bukan daripada parti sendiri ni. Macam mana di Baling? Pasal Baling ni besar dengan jumlah cawangan ni pun banyak. Ahlinya pun ramai. Betul. Kami pengundi kami dah ada 106,000. Tu dia. 3 DUN. Ahli 36,000. Dan juga kalau kata campur PAH dengan UMNO tu, kalau ikut tu menang tak kira. Tak terkira. Tak terkira. 1 DUN boleh jadi 30,000 pun boleh jadi. Kan maknanya majoriti sebab nak kata
bersatu ada berapa cawangan baru tubuhkan. DAP tak ada. PKR pun tak ada. PKN lah ni. PKN pun PKR tak ada. PKR pun ada, ada. tapi dia tak ada cawangan. Dia Jangan. tapi ahli tu ada. Kan? Kalau kata tanding 3 dun 1 parlimen ni memang menang terpacak lah. Tapi dalam masa sama, kalau ikut tu tak buat kerja pun boleh. Tapi dalam masa sama kita tak maulah sampai tak buat kerja ni. Itu bukan sifat UMNO. Bukan sifat kita lah. Tapi Kita daripada sentiasa bekerja. segi sokongan kepada Perdana Menteri bukan daripada parti lain tu, saya ingat bukan masalah. Bukan masalah besar. Ya. Jadi kita pakat-pakat sokong, yang paling penting dalam kelompok kita Dalam juga. kelompok dalam kita. kelompok kita PN juga. tu. Ya. Okey, Puan Surhati. Puan Surhati juga pernah memimpin Ketua Puteri berapa belas tahun tadi? 17. 17 tahun, lama. Terlibat dan juga bergiat di dalam melibatkan pengundi-pengundi muda ni terutamanya. Kalau kita tengok juga pengundi muda setiap kali PRK dan juga PRU, sikap dan statement anak-anak muda ni sentiasa menjadi perhatian. Jadi orang nak perhati hampa ni macam mana. Kerana mereka ini tidak memiliki kesetiaan terhadap mana-mana parti. Kalau kita tengok, kalau mereka ni duduk tengah-tengah lah. Kalau mereka rasa memuaskan pihak ni, mereka pergi sebelah tu. Kalau rasa memuaskan pihak ni, mereka pergi sebelah sini. Adakah ibu-ibu akan terperdaya lagi dengan pujukan anak-anak mereka kali ni? Sebab mereka ni macam angin bertiup kuat sebelah sini. Lah ni macam mana? Seperti yang berlaku sebelum ni dalam PRU 14 tu. Agak-agak lah. Sebelum ni, pengalaman saya menjadi Ketua Puteri selama 17 tahun sampai PRU 13. Orang-orang muda ni masih kita boleh kontrol. Kita cukup sekadar kita mendekati, kita bersukan, kita bersosial dengan mereka, jumpa sembang. Tak ada masalah. Kita boleh kontrol dan kita tahu arah sokongan mereka tu macam mana. Tetapi selepas kita menghadapi PRU 14, yang tu memang amat-amat tidak diduga lah. Dengan orang kata propaganda yang dimainkan oleh pembangkang masa tu. Mereka guna platform media sosial. Bila media sosial ni orang kata digunakan secara meluas, kita tak dapat kontrol. Sebab dulu kita orang kata berjumpa. Tapi sekarang ni kita dah tak berjumpa, kita hanya di alam maya. Ini kita tak boleh dijangka macam mana arah sokongan dia pun. Jadi kita dah masa PRU 14 tu memang tak boleh nak buat macam mana dah. Kita hanya menunggu. Dan kita buat yang habis baik masa tu. Dah terbaik, kita nak buat baik lagi. Tetapi masa tu memang dah semua tak boleh buat macam mana. Dia tetap nak ubah. Jadi itulah. Dengan keputusan yang kita dapat baru ni, memang saluran orang muda ni kalah teruk. Dengan pengundi luar, semua balik. Yang duduk di KL mana semua seluruh negara ni memang balik, semua semangat nak berubah. Jadi masa tu saya sebagai orang muda, pemimpin muda tu memang rasa agak kecewa lah. Kita tak dapat nak kawal kan kita punya anak muda. Walau bagaimanapun kita tengok bila trend di China baru ni, bila dah naik balik, meningkat balik, saya merasakan hari ni anak muda dia dah tidak menghasut ataupun tak influence ibu bapa mereka. Malah mereka influence balik, suruh mak bapa ubah balik mai ke kita ni, kepada Barisan Nasional. Kita nampak di sini ni macam orang muda ni ingin menebus kesalahan pada Datuk Seri Najib lah. Lebih kurang macam tu lah yang saya nampak. Daripada hari tu 14, mereka memang orang kata membenci sangatlah pimpinan kita ni kan. Tapi walau bagaimanapun UMNO mesti berusaha lah. Terus berusaha. Kita takut dengan sikap anak muda yang tidak stabil ni, dia boleh jadi macam-macam. Takut PRU 15 ni dia akan beralih arah balik. Jadi tu yang kita tak boleh jangka, sukar nak dijangka. Dia macam bom jangka juga. Kalau kita tengok tu yang kita kata tadi ni, lepa pendirian lepa tak macam pemimpin-pemimpin lama ni. Kalau kata yang tu je. Bengkiang anak-anak muda ni. Bengkiang. Balik mai depa pula duk pujuk, tapi saya duk rasa mungkin kali ni dak kot kita buat macam tu pula. Tapi macam Puan Surhati kata tadilah, Cik T kita kata tadi, kalau PRU ni lambat lagi macam-macam boleh jadi. Depa juga menilai mungkinlah momentum
Mungkin ketika itu momentum kerajaan dia turun sikit. Betul. Mereka kata yang tu pula dulu. Ekonomi lah yang kata nampak tu Yang kan. paling penting. Ya. Tetapi sekarang ni kita masalah bukan dihadapi saja di Malaysia, Ya, tetapi seluruh. masalah ni mungkin di Seluruh dunia. negara di dunia. Seluruh dunia berkaitan dengan ekonomi daripada kita. Ya. Tetapi Malaysia saya tengok daripada segi perancangannya mungkin agak baik. Ya. Daripada segi bantuan-bantuan yang disalurkan kepada masyarakat, daripada segi bantuan wang tunai, bantuan macam-macam lah. Ya. Dan ada juga yang terkini dalam masa terdekat ni penyerahan kad KIDA. Ya. Ibu Juga, tunggal. Ibu tunggal sedang rancak Ya, dijalankan bantuan kepada ya. peniaga-peniaga. Ya. Ya. Pinjaman kepada peniaga-peniaga untuk peniaga balik apa semua ni. Ya. Saya fikirkan yang ni boleh melonjakkan kembali kalau sedikit sebanyak boleh membantu kepada Ya. masyarakat di bawahan ni lah. Jadi kita berdoakan dan kita juga mengharap kepada anak-anak muda yang di luar sana balik kali ni fikir betul-betul janganlah duk pujuk mak bapak di kampung ni duk buat macam sebelum ni. Tu bahasa mudah kami lah. Tu bahasa mudah di Kedah ni Jadi kita pekat-pekat jaga. Jadi kita pekat-pekat jaga juga hati perasaan ibu-ibu kita ni Ya. dan juga ayah-ayah kita ni. Sebab kita balik main ni pujuk-pujuk lepas tu kita tinggal. Tinggal, Tinggal betul. depa yang duk tanggung di kampung ni. Kami duk kena tanggung. Tu dia. Jadi kita pekat bukan marah ni nasihat. Tak lagi duk kata depa ni duk kata kat kita jam pula. Baik, kata. Ya. Kita tengok UMNO harus ada strategi Ya. untuk memenangi sebanyak mungkin kerusi sama ada parlimen atau DUN. Ini kerana jika UMNO masih lagi gagal, ayat tak sedap tu. Ya. UMNO akan ketinggalan di dalam PN Ya. dan lantas akan hilang dominasi di dalam PN itu sendiri. Ya. Jadi kita lihat situasi ini jelas di mana kurangnya kepimpinan tertinggi UMNO di dalam kabinet PN sekarang. Apa pendapat? Kata. Dapat kata berkenaan dengan strategi. Nak abang kat Hazy Ya. nak mai ni pilihan raya ke-15 ni bukan setakat strategi. Bapak strategi kita kena buat. Kita kena buat apa saja untuk kita menang di setiap parlimen dan juga DUN. Tapi kata nak tanya juga Hayazi. Berapa kerusi kita nak tanding? Tu bahagian itu. Berapa kita dapat kerusi parlimen? Berapa kita dapat kerusi DUN? Tak tahu nak menang je. Sebelum kita nak menang pilihan raya pada PRU 15 ni, kata nak kepimpinan kita di peringkat UMNO kena pastikan dahulu berapa jumlah kerusi parlimen yang kita nak ambil. Berapa jumlah kerusi DUN yang kita nak ambil. Hak ni penting sebab kita ni dominan. Kita dominan pun kita dah korban dah jawatan Perdana Menteri sebab Perikatan Nasional. Kita dominan. Takkan kita nak korban lagi kot. Asyik-asyik kita je kena. Asyik-asyik aku. Tu hak tu kat sekolah ayat tu. Kan? Jadi untuk nak pastikan berapa kerusi kita nak tanding ni, hak ni lah kata nak minta kan supaya kepimpinan kita ni, presiden ke, timbalan presiden ke, naib presiden ke, MT ke, kena buat kerja elok-elok. Bersepakat, bersatu, berani, kena rasional dengan keadaan semasa pada hari ini dalam kita nak memperjuangkan jumlah kerusi yang kita nak tanding ni. Penting. Boleh. Sebab kita tengok kan, kata-kata dah PRU hari tu, dia meninggalkan kesan ni yang cukup mendalam ni dekat UMNO ni. UMNO yang kena kesan dalam. Dah lah kita kalah, kita tak boleh jadi kerajaan. Geng-geng kita pun depa angkut lari habis ke semua ni pok-pok pengkhianat ni. Jadi hak pengkhianat UMNO ni, lah ni duduk dengan kita. Duduk sekali 17 kerusi tu main dengan kita balik Perikatan Nasional. Takkan depo menang kita ambil 17 kerusi ni, kawasan tu kawasan totok kawasan UMNO. Sebab kata-kata totok tu, sebab itu kita teruk, kita kalah banyak. Tapi kawasan ni tetap menang. Ini aku TikTok apa kan? TikTok tak mau dah, Amerika pun tak mau dah. Jadi nak bagi, takkan 17 kerusi ni dah depo api belah sana, tak apalah ambil kat hampa. Tak boleh lah. Hak ni kata nak kut apa kenyataan Datuk Seri Sabrici. Kata berkenan tu. Dia kata kalau dalam peperangan, kalau berlaku peperangan, kalau pilot kapal terbang tu dia belot, dia pi mendarat di negara ketiga, hang nak pi negara hang nak pi tu hang pi lah.
Tapi kapal terbang tu bagi kat kami. Bagi betul. Samalah dalam soal ni. Ya. Kalau dah ada wakil rakyat Barisan Nasional ataupun UMNO nak lari PPBBM ke, nak PPKR ke, nak pi kat warisan ke, hampa pi lah. Kawasan bagi kat UMNO balik lah. Jadi hak ni yang kata minta pemimpin-pemimpin kita ni kena berjuang. Sebab ni perjanjian ni apa yang nak main ni Perikatan Nasional ni kali pertama nak berlaku ni. Kalau kita duk lembek mengok hok-hek ni, hau habis aku tu. Kita kena tegas, kita cakap berdasarkan fakta. Keadilan ni bukan dia satu kesamarataan. Keadilan ni dia bukan kita kena bagi sama banyak. Ya. Keadilan ni kita bagi kepada orang yang benar-benar berhak dapat. Ini yang kita berjuangkan. Kita berjuang bukan cakap kosong. Kita berjuang dengan fakta untuk kita mendapat hak kita. Betul tak Aziz? Betul. Satu lagi kata nak abang. Boleh. Ni kita lihat situasi ni kurangnya pemimpin-pemimpin UMNO dalam kabinet PN. Itulah sebab kita duduk tak apa. Kita tengok lah. Kata suka catik juga sikit ni kan. Orang Melayu sama aku kata tak apalah, biar kat empa lah. UMNO. Baik. Oh, baik. Baik. Kata nak abang nah. Kita ni dalam Perikatan Nasional, kita ni paling banyak kerusi. Tapi berapa jawatan menteri yang kita dapat? Presiden kita tak ada, timbalan tak ada. Naib presiden lekat seorang, tu nasib baik. Kan? PPBM, berapa jawatan menteri? Berapa jumlah ahli parlimen mereka? Kita tengok hampir keseluruhan ahli-ahli parlimen bersatu ni ada jawatan menteri, timbalan menteri, pegang JLC. Sama juga serpihan. Bersatu hari ni kita tengok bukan depa bersatu solid molid, depa ada bersatu merah, bersatu hitam. Hitam merah. Hitam merah. Begitu juga dengan serpihan PKR ni. Ada Azmin, ada AA, ada PKN. Ada Azmin Ali, ada Anwar Ibrahim. Jadi serpihan ni juga. Kata duk sembang dengan seorang daripada PKN, kata tengok siapa ikut Azmin, janji dia menteri atau timbalan Perdana Menteri. Sebab tu sebelah yang ikut Azmin semua dapat jawatan menteri, timbalan menteri. Tak syok lagu mana. Jadi inilah yang kita kena perlu tekankan. Kita minta kepimpinan UMNO kita ni jangan duduk cakap bercacah barbua. Bersatulah kita. Apabila kita bersatu ni kita jadi kuat. Macam lidi. Sebatang lidi ni orang boleh kepok-kepok macam tu je. Tapi kalau lidi ni kita cantum jadi penyapu, bukan tekat kita boleh sapu sampah. Kucing pun kita boleh tibai. Hayunnya. Kan? Betul. Jadi inilah yang kita nak lihat dalam UMNO pada hari ni. Yang paling penting kena duduk bersama-sama. Ya, duduk bersama-sama. Bila lepas nampak kita kuat, barulah tempat-tempat yang strategik kita akan dapat. Kita bercakap dari segi angka lah sebenarnya, bukan kita cakap kosong. Betul. Kita ni masalah dia. Ikan keli banyak dalam tu. Kalau ikan bandaraya, dia tolong bagi cuci bersih elok cermin. Bila ikan keli, dia keruh. Kot dalam tu dia main gui tu lah. Dia kucai habis. Dia kucai dia. Dia syok tempat keruh. Dia syok. Tu lah kata. Tu yang masalah. Jadi kita kena tengoklah daripada segi pengagihan dan juga mungkin perbincangan akan berlaku ni. Sekiranya sama ada pelihara yang mengejut ataupun tidak, saya rasa perbincangan akan berlaku terutamanya di dalam pengagihan kerusi ni. Kerusi daripada segi peringkat parlimen dan juga DUN ni, saya harapkan yang pertamanya UMNO tu sendiri kena harus memainkan peranan. Sebab hari ni kita cakap atas tiket UMNO. UMNO tu dia kena main peranan bagi lebih seperti mana kata tadi seumpama penyapu tu. Dia kena bagi gerum duduk satu geruk bincang bagi elok-elok supaya kita bukan nak ditakuti, tetapi kita dihormati oleh pihak lain di dalam kelompok PN itu sendiri. Jadi kita berdoakan. Dan mungkin kita juga menyeru kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang mewakili parti PPBM ataupun Bersatu ini supaya memberi penekanan dan juga pemandangan yang serius terhadap kumpulan-kumpulan yang bersama-sama ni, terutamanya kita UMNO ni banyak kerusi BN ni, tetapi bagilah keistimewaan lah. Kita bukan nak yang hebat-hebat, tetapi bagi kesamarataan ini yang paling penting. Ada juga komen lagi kat ni, lepas tengok Fuzia Harun daripada mana ni, terbaik Tok Ketua, keluar ayak mata tak berasa pun. Hebat. Dia kata mungkinlah yang tadi kita duk kata teriak daripada segi keikhlasan apa semua ni. Ni daripada Baling ni, NKP
Naib Ketua Bahagian NKB NKB. Khairul, Saudara Datuk Khairul kita, percambahan Ah. minda yang terbaik di antara dua pemimpin wanita Kedah demi kelangsungan Parti Keramat UMNO. Jadi mereka pun pakat-pakat tengok kita lah ni, Ya. pakat-pakat komen. Daripada Langkawi Puan Hisham kita pun duk tengok sedia ya. Dia pun duk tengok, mungkin dia Penonton setia. kawan-kawan dia duk ada datang ni, dia bersolok mungkin bersemangat lah bersama-sama dengan kita pada hari ini. Terima kasih kita ucapkan kepada para penonton dan juga netizen yang senantiasa bersama dan tolong sebarluaskan maklumat. Hari ini kita berbicara soal hati ke hati. Kita keluarkan apa yang terbuku. Mungkin ini merupakan satu platform yang agak baik untuk kita lontarkan pandangan bagi sama-sama kita menghayatilah. No? Dan ada juga ni komen daripada Mak Saleh Jaafar, UMNO perlu keras, jangan jadi lembek long life. Kena tegas sikit. Di mana kita nyatakan tadi kata Cik T kata, begitulah kita kena tegas sikit, kita kena bersama-sama supaya orang senantiasa menghormati kita. Jadi mungkin masa agak mencemburui kita pada hari ini. Mungkinlah yang pertamanya saya nak ucapkan tahniahlah kepada kedua-dua ahli panel ini. Yang main daripada Kuala Kedah, mungkin daripada segi politik Kuala Kedah ni UMNO dengan PAS ni cukup hebat lah. Di Baling tu sendiri kita tidak mempertikaikan UMNO cukup hebat di bawah kepimpinan Datuk Seri Aziz Rahim sebagai ahli parlimen penggal ketiga. Jadi dia pun saya duk tengok sewaktu COVID pun merata kampung masuk, bawa dengan pistol tembak dari tu. Kambing pun dia ni. Kambing pun dia tembak. Memang bedak kata. Dia takut kambing pun kena COVID. Tengok dalam live dia pergi kata kampung semua dia bawa. Dia bawa pistol tu. Tahniah kepada Datuk Aziz. Jadi sebagai inilah pengharapan terakhir perbincangan kita pada tengah hari inilah di dalam Sembang Kopi O ni. Apa pengharapan daripada saya mula dengan kata dulu berkaitan dengan bersediakah UMNO menghadapi PRU15 ni. Pengharapan kita terutamanya di dalam menyeru kepada pemimpin-pemimpin sama ada ahli ataupun pemimpin di peringkat kaum ini. Hai Aziz, kata nak buat rumusan mudah saja. Bersedia UMNO ke tak bersedia ke, kita tetap akan menghadapi benda ni. Jadi sebagai pemimpin politik, kita kena senantiasa bersedia untuk menghadapi pilihan raya. Dan sebagai ahli UMNO, bukan saja di setakat pemimpin, ahli di cawangan ke peringkat apa, ke semua peringkat ahli-ahli UMNO, tak kira lah UMNO ke Bersatu ke PAS ke apa ke, yang berada di dalam Perikatan Nasional pada hari ini, kena masing-masing bermuhasabah diri. Kita buanglah perkara-perkara yang tak elok. Kita fokus kepada agenda untuk pembangunan negara kita. Sebab pada hari ini, penyatuan PN ini adalah merupakan satu penyatuan bangsa Melayu yang cukup kuat. Ini merupakan satu sejarah juga. Walaupun kita berada dalam parti mana pun kita pada hari ini, sebenarnya ini adalah penyatuan orang-orang Melayu di negara kita. Dan kata nampak penyatuan orang-orang Melayu pada hari ini, inilah yang terbaik. Inilah yang terbaik, dan kita gunakan Perikatan Nasional ini untuk kita menambah baikkan lagi, untuk kita nak meningkatkan ekonomi bangsa kita, agama kita dan negara kita. Politik kuat, negara pun akan jadi stabil, terutama daripada segi ekonomi. Okey, Cik T pula, bagaimana pengharapan kita lah sebagai penutup kita berkaitan dengan persediaan menghadapi PRU15 mengejut? Okey, pengharapan saya peringkat atasan lah, pucuk pimpinan, buatlah keputusan yang terbaik. Asalkan kita menjaga agama bangsa dan negara. Jangan jual kami, sudahlah. Jangan. Buatlah yang terbaik. Kami di peringkat kaum B ni sentiasa menyokong dan mendukung semua dasar yang dan juga keputusan yang pucuk pimpinan buat. Orang kata keputusan yang dibuat tu perlulah dikira dari semua aspek. Di antara yang baik dan yang baik, kita buat cara yang lebih baik ataupun terbaik. Yang buruk dan yang buruk, kita kurangkan yang buruk itu. Jadi senaknya kukuhnya, hebatnya parti itu kita sendiri yang bina. Jika kita tidak bersama, kita tidak kukuh, tidak ada kesepakatan tu, maka robohlah kita. Tak ke mana kita. Tidak ke mana kita. Kita jangan sampai UMNO kita ni dah hilang.
daripada bumi Malaysia ni. Itulah harapan saya agar kita terus bekerjalah bersama-sama, kita naikkan balik parti kita. Ya, terima kasih kepada Cik T. Sudahlah, marilah kita bekerja bersama-sama. Naikkan semangat, itu yang paling penting. Naikkan semangat, pulihkan kepercayaan masyarakat, pengundi dan juga rakyat, terutamanya kepada PN dan juga MN dan juga UMNO itu sendiri. Sebab kita ni senantiasa daripada merdeka sampai ke law. Bagi saya contohnya orang muda ini yang kita nampak ni UMNO lah. Bagaimana badai dan juga gelombang yang melanda, kita masih tetap bersama dengan UMNO. Begitu juga dengan, saya fikirkan ibu ketua wanita kita pun muda lagi ikut berbanding dengan Kak Ta ni daripada Bali. Jadi dia pun memimpin 52. 52. Ya. Oh, steady lagi. Sedih duk waktu tua. Senior. Tok Jamil muda lagi ni. Tok Mel muda lagi. Jangan dia. Apa? Cik T umur apa? 41. Oh, lebih kurang sama kita. Oh ya ke? Oh, patut hang aku. Saya pun 41 tahun. No? Tapi dah jadi. Saya duk pemuda lagi lah. Jadi muda. Cik T pun ketua wanita tu dia nampak macam tu lah. Lebih sikit kan. Tapi walau bagaimanapun tak apa. Terima kasih. Terutamanya kita ucapkan kepada Nadi kepada pergerakan ataupun Nadi kepada UMNO ini. Terutamanya ketua-ketua wanita ni. Terima kasih kita ucapkan kepada penonton-penonton lah yang senantiasa menyokong Sembang Kopi O ni yang dibawakan secara live di FB yang kita sebarkan luas ke satu Malaysia. Jadi semua orang boleh tengok kita pada hari ini. Jadi saya bagi pihak penerangan UMNO ni Kedah, bagi pihak Ketua Penerangan sendiri Yang Berhormat Datuk Hajah Suraya Binti Yaakob yang senantiasa menyokong penuh program-program yang dianjurkan oleh penerangan negeri. Begitu juga dengan kepada Barisan Urustia Penerangan Negeri merakamkan setinggi penghargaan dan juga jutaan terima kasihlah kepada Yang Bahagia Datin Nur Hazita binti Mak Isa ataupun Kak Ta Ketua Wanita UMNO Bahagian Kuala Kedah dan juga kepada Puan Sureti binti Cik Mit Ketua Wanita UMNO Bahagian Baling. Terima kasih di atas kesudian dan juga kelapangan bersama-sama dengan kita di dalam Sembang Kopi O pada hari ini. Terima kasih kepada semua penonton. Terima kasih kepada semua pendukung-pendukung UMNO sekalian dan juga pendukung Muafakat Nasional dan juga PN tidak ketinggalan. Jadi kita bekerja dan terus bekerja untuk memenangi pilihan hati kita, terutamanya UMNO di dalam menghadapi PRU ke-15 nanti. InsyaAllah kita pakat berdoa supaya kepimpinan kita dan juga supaya rakyat dan juga masyarakat terus terbela di bawah kepimpinan yang terbaik ini. Kita pakat doa ada yang terbaik di kalangan yang terbaik supaya kita dapat merealisasikan dan juga menjadikan negara Malaysia ini sebagai negara yang cukup hebat di mata dunia. Jadi kalau ada salah dan silap bagi kami bertiga ini, saya menyusun 10 jari memohon maaf seadanya. Kalau ada terkasar bahasa juga kami mohon maaf. Bukan niat kami untuk menanam benci di antara kita. Jadi apapun ini semua merupakan perkongsian dan juga teguran yang terbaik untuk kita bersama. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.